Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya Nasharuddin Muhammad dalam program Bual Bicara bersama Harian Metro. Kita bincang sempena pilihan raya umum yang ke-13 tidak lama lagi. Bersama saya di studio pada pagi ini dua tokoh yang tidak asing lagi, penganalisis politik tempatan yang kita undang khas untuk membincangkan tajuk pilihan raya umum ke-13. Ibu segala pilihan raya dan hala tuju masa depan negara. Pada pagi ini kita ada Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia. Selamat datang ke studio, Prof. Terima kasih. Dan seorang lagi, Profesor Dr. Hu Keping, penganalisis politik tempatan dan luar negara. Selamat datang ke studio, Prof. Terima kasih. Jadi kita teruskan saja perbincangan kita pada pagi ini, Prof. Pilihan raya umum ke-13. Proses untuk memilih kerajaan ataupun memilih Perdana Menteri. Dan sudah pasti dalam cabang pendemokrasian yang paling penting adalah untuk kita melihat sejauh mana kita menggunakan salah satu cabang yang besar untuk menunaikan tanggungjawab kita menerusi pilihan raya. Dalam proses pemilihan konteks negara kita, negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, sudah pasti dalam pemilihan 222 parlimen, asasnya masih lagi kekuatan kepada Perdana Menteri. Sejauh manakah kita melihat pemimpin di peringkat atasan itu sepatutnya diberikan ruang yang besar dalam menentukan pemangkahan undi kita. Tetapi sejak 2008 kita lihat terhakisnya sokongan ke atas Barisan Nasional barangkali disebabkan oleh wujudnya masalah-masalah dalaman, luaran dan sebagainya. Dan bagaimana selepas itu kita melihat peralihan kepimpinan kepada kepimpinan baru di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib itu sudah menggambarkan bahawa itu yang mahu kita lihat dalam pemilihan pendemokrasian yang ada hari ini. Ramai yang menyatakan adakah personaliti lebih penting daripada parti. Dalam konteks ini kita harus melihat dalam keadaan menang-menang kepada semua. Parti harus menonjolkan calon dan calon yang bagaimanakah yang berkelayakan untuk memimpin ke semua mereka yang sudah terpilih dalam konteks parti tersebut. Dan barangkali dalam konteks ini, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri ketika melancarkan manifesto Barisan Nasional, beliau menyatakan ruang hari ini adalah sama ada anda mahu saya terus mentadbir negara ataupun mahukan Anwar Ibrahim ataupun Hadi Awang. Dalam konteks ini, 4 tahun proses yang telah kita lalui di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib harus dijadikan sebagai penanda aras. Bukannya apa yang berlaku sebelumnya, kita harus melihat proses 4 tahun terkini, bagaimanakah itu yang dijadikan sebagai kayu ukur, sejauh manakah itu yang dia harus jadikan sebagai satu penilaian secara berterusan dalam pilihan raya akan datang. Prof, antara proses demokrasi untuk membentuk kerajaan ataupun memilih Perdana Menteri? Rasa saya bukan semua. Bagi saya, pilihan raya 08 itu bukan sama juga, bukan pilih Perdana Menteri atau itu kerajaan. Cuma kehidupan yang tidak sejahtera pada masa itu. Inflasi pada masa itu 5.6 sampai 7%. Harga barang naik, rakyat marah. Bukan mereka menewaskan BN, tidak. Kalau dibanding dalam sejarah pilihan raya yang lalu, cuma satu kali, 2 kali saja. Kali 1969, Mei 13, Mei 10, Mei 10. Pada masa itu inflasinya sampai 5.9%. Mengapa tempat masa itu ada berisi masa itu? Memang masa itu tidak sejahtera. Inflasi naik sampai melampau sampai 5.9% adalah kerana ringgit mata wang Malaysia dah turun harga. Kerana masa itu wang ringgit dilaksanakan sebagai satu monetary pot. Bagi saya rasakan ada dua kelompok. Pengundi tradisional akan kembali menyokong parti masing-masing. Yang di atas pagar mempunyai pelbagai faktor. Dan di situlah mereka akan lihat kepada calon, kepada isu yang dibawa, bagaimana lahir keyakinan dan kepercayaan dalam kalangan pengundi itu sendiri berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh kepimpinan parti. Tidak ada soal ikatan dengan kepartian lagi. Saya lihat itu sudah terkeluar. Kalau dulu ikatan itu kuat berdasarkan kepada pengalaman, disesuaikan dengan persekitaran mereka. Sebab itu kalau dulu kita perhatikan mereka memangkah parti sahaja. Tapi hari ini banyak kriteria ditunjukkan dengan penampilan generasi muda yang semakin bertambah. Pengundi muda, kadar celik hurufnya meningkat. Informasinya sudah berubah. Bukan bergantung kepada media arus perdana semata-mata, tapi juga media sosial. Mereka tidak melihat sama ada isu itu benar ataupun tidak. Tapi sejauh manakah emosi itu ditukar
dalam pemikiran mereka. Tuntutan keperluan, kemahuan, pembacaan, pemetaan, minda itu penting dalam konteks kita memahami pengundi hari ini. Profesor pula setuju? Rasa saya ada beza sikit. It's not the election mother or election. Bukan ibu pilihan raya sekalian. Tidak. Kali ini persepsinya, dari persepsi, dari publicity, memang nampaknya dua kelompok nak lawan sampai mati. Macam Lingkisan sampai Kelang Patah boleh menang, mau tewas semua sekali. Ini persepsi, ini publicity. Sebenarnya kalau kaji, tu keputusan dulu, 142, 40 yang dimenang oleh Barisan, 82 di Pakatan, Taratan. Memang 3 parti tidak pakatan. Jadi kalau kaji sekali lagi dalamnya, ada 46 kerusi yang marginal. Menang kurang 30%, plus minus 3%. Jadi dari 200 menangnya sampai 3,000. Hampir-hampir ini. Ini 26 itu Pakatan atau DAP. Dan 20 Barisan. Cuma itu saja. Kalau ini yang bertukar. Kalau Pakatan menang 20, cuma dapat 100. Kalau Barisan Nasional menang 26, jadi 166. Jadi apa sebab faktor-faktor yang boleh dapat menentukan menang atau kalah 46 kerusi ini? Rasa saya yang dibuat oleh PM Najib, Ajib bagi Cina Ajib, dia menjaga kesejahteraan rakyat dari tiap lapisan, tiap sektor. Ini menuju pada masalah 08, inflasi 5.6%. Tidak sejahtera, marah. Kalau masa itu Hishamuddin naik ini bukannya marah saja, benci. Bagi China dan India benci. Kerana ini sakit. Makanan tak ada dapat. Barang naik harga. Itu surah marah. Jadi maksudnya Najib Razak sekarang yang dibuat menjaga kesejahteraan rakyat dari seluruhnya. Tiap-tiap lapisan, tiap-tiap sektor. Kerana ini rasa saya kebanyakan fence-sitter. Fence-sitter ke apa yang tidak tentu. Kalian pasti Barisan 30%, opposition 30%, itu tak pasti. Cuma 35% yang swing vote. Jadi inilah mereka lebih pada kesejahteraan diri sendiri. Itu yang telah dijaga oleh Najib. Kerana itu BN akan menang 26 kursi ini. Jadi berdasarkan pengamatan Profesor, agak bagaimana trend ataupun kecenderungan pengundi Cina pada pilihan raya kali ini? Ya, kali ini sama juga. Tapi ada urban elite yang menentang, mau tewaskan UMNO. Mereka katakan dah 50 tahun, apa Cina dapat? Jadi saya katakan, you dari Perlis sampai Johor, bandar-bandar apa supermarket ke, siapa yang jaga? Bukan orang Cina ke? Kemarin ni kes yang kata, you are no more the second class citizen, you must be the first class citizen. Kalau saya tanya mau cabar dia, jadi Cina kalau second class citizen, siapa yang jaga semua harta benda dalam bandar? Dia memang main politik, emosi. Tapi tak semestinya Cina beli. Kerana Cina tahu Kelang Patah khasnya, mereka tahu ada kekayaannya. Terus banyak di Iskandar. Itu bagi dari segi pengundi kaum Cina. Mungkin dari segi kaum India pula bagaimana Profesor? Pasal pada tahun 2008, mana kecenderungan pengundi India dikatakan sebelum pada pilihan raya yang lalu, maknanya trendnya majoriti pengundi India lebih kepada Barisan Nasional. Tetapi pada 2008 nampaknya sokongan tu merosot. Jadi bagaimana pandangan doktor pada pilihan raya ke-13 ini tentang pengundi India, kecenderungan pengundi India? Sebelum saya masuk kepada pengundi India, saya nak nyatakan di sini bahawa politik adalah persepsi. Dan bagaimana isu dimanipulasi untuk mempengaruhi minda, emosi, dan bagaimana itu yang akan menentukan pemangkahan. Banyak yang telah dilakukan. Sejauh manakah informasi itu sampai ke bawah. Begitu juga dengan pengundi India. Kita harus akur bahawa selepas 2008, Datuk Seri Najib sendiri akui dalam banyak pertemuan dengan masyarakat India bahawa telah wujud kesilapan sebelum ini. Dan itu diambil daripada percaturan 2008 di mana sebelum 2008 kita perhatikan hampir 80% pengundi India sentiasa memberikan undi mereka kepada Barisan Nasional. Tetapi 2008 jatuh, ada tempat sampai 8%, ada yang sampai 50%, 40%. Kesemua ini berdasarkan kepada demonstrasi Hindraf yang berlaku pada 25 November 2007 yang dikatakan sebagai asas kepada bagaimana telah mengalih sokongan kepada pembangkang. Selain daripada Prof kata tadi persepsi, selain daripada persepsi, adakah faktor lain yang menyebabkan kecenderungan pengundi India itu berubah pada 2008? Adakah disebabkan kegagalan
Barisan Nasional secara keseluruhan ataupun dari segi parti yang mewakili masyarakat India itu sendiri? Dan saya rasakan Barisan Nasional diwakili oleh parti komponen. Dan salah satunya adalah MIC. Kemudian ada parti yang mesra seperti IPF, PPP juga majoritinya India, Gerakan ada penyokong India. Tapi ramai yang menyalahkan parti-parti komponen kerana dirasakan tidak bertanggungjawab ke atas soal kebajikan. Persepsi itu bermula apabila soal kebajikan terutama 40% di bawah garis kemiskinan tidak dipelihara. Sebab itu berlaku penolakan besar-besaran. Dan disebabkan itu juga, belajar daripada kesilapan itu, kita lihat Datuk Seri Najib banyak melakukan perubahan. Selepas 2009, banyak dilakukan dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, memberikan tempat 1,500 bagi matrikulasi, dari segi pinjaman, tekun, amanah ikhtiar dan sebagainya. Semua itu berkecenderungan untuk menarik balik. Dan sebab itu kita lihat, daripada 16 pilihan raya kecil, 8 dimenangi oleh Barisan Nasional. Dan dalam 16 pilihan raya kecil sekalipun, kita lihat beberapa kawasan menunjukkan bahawa sokongan masyarakat India lebih daripada 56%. Bermakna dalam pilihan raya akan datang akan ada kawasan, terutama kawasan luar bandar, saya percaya penghuni India akan kembali. Kawasan bandar dari dulu tidak menyokong Barisan Nasional. Dan disebabkan oleh demonstrasi itu dikatakan banyak mempengaruhi kedudukan. Kali ini, saya rasakan bahawa penghuni India berhati-hati. Malahan kalau di Gelang Patah sekalipun, terdapat 12,000 penghuni India, mereka akan menjadi kingmaker. Dan ini telah Perdana Menteri nyatakan 2 hari lepas bahawa penghuni India akan menjadi penentu di beberapa kawasan. Terdapat 68 kawasan bercampur-campur. Saya mengambil kira apa yang dinyatakan oleh Prof tadi. 68 kawasan bercampur-campur. Dan 64 kawasan ini dimenangi oleh baik Barisan Nasional ataupun Pakatan Barisan Pembangkang. Di bawah 3,000. 34 dimenangi oleh Barisan Nasional di bawah 3,000. 34 dimenangi. Dan dalam konteks ini, 68 kawasan ini boleh menjadi percaturan sebenar. Siapakah yang akan mendapat 2/3? Saya percaya Barisan Nasional akan menang. Tapi soalnya di sini, di sini, adakah simple majority ataupun mampu untuk mendapat 2/3? Jadi pilihan raya kali ini dikatakan pilihan raya orang muda. Berdasarkan kepada 42% daripada jumlah pengundi dikatakan orang muda. Tapi sebelum kita teruskan perbincangan kita tentang pengundi muda ini, apa kata kita dengar dulu pandangan pengundi muda khususnya mahasiswa, pendapat orang ramailah tentang khususnya mahasiswa. Kita saksikan. InsyaAllah, kalau saya tanya sendiri berapa orang, mesti orang nak satu negara yang bagus, yang dapat mentadbir negara yang bagus, yang tulus, yang dapat membawa suara rakyat itu sendiri. Apa yang rakyat nak. Sebab bagi saya, orang yang berkuasa adalah rakyat, bukan pemimpin. Pemimpin hanyalah mengikut apa yang rakyat suruh diorang. Sebab rakyat yang memilih diorang untuk mendapat jawatan tersebut dan memperjuangkan hak rakyat. Harapan saya untuk PRU13 ni, saya inginkan, tak kisah macam saya jenis kepada, saya bukan jenis partisanship ataupun saya lebih bertindak sebagai orang tengah. Saya tidak kisah kalau seandainya BN ataupun parti pembangkang menang. Apa yang saya harapkan adalah mereka yang buat terbaik untuk rakyat. Sebagaimana kita mengharapkan, sebab kita akan mengundi. Dan bila kita mengundi itu satu amanah bagi mereka. So bila amanah, mereka kena buat dengan tanggungjawab lah. Kemajuan yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang ini boleh dibanggakan. Tetapi dalam kemajuan kita itu masih ada lagi kelemahan-kelemahan dari beberapa faktor lah. Mungkin faktor kemiskinan, pembahagian kekayaan tak sama rata, itu kita dapat lihat lagi lah. Mungkin ini dalam masa tempoh dalam GE13 ni, mungkin 5 tahun yang akan datang ni, jika diberi peluang kepada pihak kerajaan, mungkin dia berkesempatan untuk menghadiahkan ataupun memberi GE13 punya kemenangan ini, sampaikan dia punya kemenangan. Maknanya dia sediakan kewangan yang seperti yang cakap, BRIM akan sampai ke RM1,200 dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Dan juga baca buku kita boleh lihat dia akan bagi lagi 300. Mungkin lagi faktor-faktor lain yang dia dah cadang sebelum ni dalam ekonomi transformasi semua tu, dalam tempoh 5 tahun yang akan datang mungkin akan sama rata lah. Punya kekayaan oleh rakyat kita tu dicapai lah. Jadi berbalik kepada perbincangan kita bincang. Jadi mungkin Profesor Siva apa sebelum saya masuk sikit. Profesor Ho tadi dulu kaum India di Kelang Patah, Lim Kee Siang telah ditolak oleh kaum India situ. Dia terpaksa buat satu manifesto yang baru khas untuk kaum India di Kelang Patah. Dan di luarnya DAP, ahli-ahli DAP kaum India lawan. Itu masalahnya. Sama di Kelang Patah, kaum Melayu dah tolak, bukan Lim Kee Siang. Tolak Salihuddin, PAS. Tidak sampai 50 orang keluar malam itu. Ini yang lebih penting. Bagi saya, memang pertandingan sekarang adalah perkauman. Cina nak pilih, milik Newas UMNO.
Melayu dan India dah balik Barisan Nasional. That is the problem. Perkauman, pemilihan yang perkauman sekarang. Kebanyakan kaum Cina tidak mau UMNO. Walaupun yang muda mau terima Ajib Najib. Ini yang beza. Yang tua sikit tidak mau present situation itu yang sekarang Barisan Nasional. Profesor Siva, setuju? Setuju dalam tidak setuju. Tidak, deklarasi 14 poin yang telah dilancarkan oleh Lim Kit Siang di Gelang Patah sebenarnya bertujuan untuk menjadi satu pakej tambahan kepada apa yang tidak ada dalam manifesto Pakatan Bangkang untuk orang India berbanding dengan apa yang dikemukakan oleh Datuk Seri Najib dalam manifesto beliau. Terdapat banyak cabang dikatakan mahu ditubuhkan unit khas untuk melaksanakan dasar untuk masyarakat India, menteri yang akan menjaga isu-isu yang berkaitan dengan orang bukan Islam, penempatan semula perumahan mereka yang bekas estate, lepas tu skim berterusan dari segi ekonominya, skim berterusan untuk rumah ibadah dan juga sekolah vernacular. Jadi kesemua itu sudah ada dalam manifesto berbanding dengan Bangkang yang tidak ada, kemudian dikritik, dilancar satu deklarasi di situ, dirasakan yang akan menjadi penentu di Gelang Patah adalah masyarakat India. Jadi dalam konteks secara menyeluruh kita lihat perlahan-lahan pengundi Melayu dan pengundi India boleh dilihat sedang kembali semula kepada Barisan Nasional. Pengundi Cina tega. Tega seolah-olah tidak mahu kembali kepada Barisan Nasional walau banyak dilakukan, banyak yang cuba dilakukan baik pimpinan atasan atau parti sendiri. Tapi soalnya seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri semalam, apa lagi yang dimaukan oleh mereka? Dalam konteks ini dari segi ekonomi memang jelas didominasi. Dari segi kedudukan politik, apakah itu juga mahu didominasi? Adakah itu sebenarnya menjadi penentu sebenarnya? Secara perbandingan, berbalik kepada yang Prof kata tadi tentang manifesto. Jadi kedua-dua Pakatan Pembangkang dan Barisan Nasional sudah mengeluarkan manifesto. Jadi bagi Barisan Nasional, manifesto adalah aku janji. Mana bagi Pakatan Pembangkang bukan janji. Boleh komen sikit? Dalam konteks manifesto Barisan Nasional, kita harus melihat perubahan yang begitu ketara adalah telah disenaraikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Bermakna Perdana Menteri mengambil risiko. Jika sekiranya apa yang mahu dilakukan itu tidak dipenuhi dalam jangka masa 5 tahun, beliau dan parti beliau boleh ditolak, keluar dan boleh dihukum. Bermakna risiko itu diambil, menyatakan ini akan dilakukan untuk 5 tahun akan datang. Walhal bagi parti Bangkang, kita lihat kebanyakannya bersifat populis. Memanglah siapa yang tidak mahu mendengar percuma dari segi pendidikan, harga kereta mahu dikurangkan. Tapi kalau dilihat dalam konteks manifesto Barisan Nasional, kebanyakan dasar itu sudah dilakukan. Dari segi penurunan harga kereta, misalnya 20 hingga 30%. Ia bersesuaian dengan dasar otomotif nasional, AFTA, FTA dan sebagainya, disesuaikan berperingkat-peringkat. Tidak boleh dilakukan dengan sekelip mata. Memanglah seronok kita dengar kalau kereta murah, kereta mewah dimurahkan. Siapa tidak membelinya, tapi dalam konteks kos kehidupan, adakah kita mampu untuk menanganinya? Jadi dalam konteks kedua-duanya, saya lihat pengundi harus bersifat rasional dan praktikal. Dalam kita mahu bersifat emosional ke atas apa yang dikemukakan, satu, kerajaan yang sudah tadbir urus selama hampir 55 tahun, sebuah lagi menyatakan bahawa mereka mampu lakukan. Tapi secara realistiknya, kita harus boleh menilai di antara apa yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional, apa yang telah dilakukan oleh Barisan Bangkang di negeri-negeri yang telah mereka kuasai, kenapa tidak dikeluarkan kad laporan di negeri-negeri ini, ditonjolkan kepada pengundi agar pengundi dapat membuat satu keputusan penilaian berdasarkan kepada kedua-duanya. Siapa yang berkelayakan agar jangan kita menang sorak kampung tergadai akhirnya agak terlewat kemudian. Berbalik kepada perbincangan kita tadi orang muda, Prof. Pilihan raya umum ke-13 ini dikatakan zaman orang muda. Berdasarkan lebih 42% pengundi dikatakan sebagai orang muda. Apa pandangan Profesor? Di Sarawak, pilihan raya negeri yang baru-baru ini mendapati 42% kaum muda, 20 sampai 40 below 39. 220,000 orang. Tapi kebanyakan tidak undi. Itu yang penting. Sampai tiap-tiap pilihan raya cuma kurang daripada 80% yang mengundi. Jadi 20% tidak mengundi. Siapa itu? Rasa saya kebanyakan ni orang muda. Bukan ni di Malaysia, tiap-tiap negeri yang demokrasi. Orang muda tidak peduli. Tidak mau buat pendaftaran. Sudah pendaftaran, tidak mau undi. Kerana
pilihan raya itu tak bermaksud bagi mereka. Tapi mungkin, kali ini mungkin, cuma kecuali pada masa krisis. Contoh di Eropah Selatan, di Arab sekarang. Orang muda barulah masuk politik kerana ada krisis. Kali ini mungkin ada lebih sikit. Tapi kesannya kurang. Selepas pindaan akta universiti dan kolej universiti dengan golongan muda khususnya mahasiswa di universiti sudah mendapat lebih peluang dan ruang untuk berpolitik, mungkin ini boleh mempengaruhi trend pilihan raya ke-13 kali ini, Prof. Sebelum ini pun ruang sudah ada. Cuma sekarang ni secara rasmi mereka boleh lakukan. Kalau dulu secara tidak rasmi, kali ini mereka boleh menjadi ahli kalau nak bertanding sekalipun boleh. Ruang itu terbuka. Tapi berapa ramaikah yang sebenarnya aktif dan berapa ramaikah yang sebenarnya taksub dengan politik kepartian? Memang kita lihat bila sudah dilakukan pindaan, kita menjangkakan mahasiswa akan terlibat secara total dalam konteks persekitaran politik arus perdana. Tapi ada dua kelompok mahasiswa. Satu yang mahu menjadi satu aktif, terlalu aktif, satu yang pasif. Satu yang barangkali tidak akan keluar mengundi sekalipun. Jadi yang akan keluar mengundi inilah yang akan kita perhatikan. Kerana pilihan raya kali ini juga boleh jadikan satu asas untuk memahami apakah sebenarnya mahasiswa ini benar-benar aktif dalam konteks politik arus perdana secara terbuka. Walaupun kita mendengar banyak kumpulan pertubuhan mahasiswa yang mahu bergiat secara aktif. Tapi sejauh manakah mereka itu sebenarnya memainkan peranan secara signifikan dalam konteks politik kepartian? Itu satu yang boleh hanya terjawab selepas pilihan raya. Saya jangkakan ini menjadi satu ujian barangkali kepada kementerian, kepada pihak universiti untuk melihat apakah sebenarnya, walaupun dalam peringkat universiti sendiri perwakilan mahasiswa itu aktif, mereka mahu turut serta dalam memberikan maklum balas, dialog dan sebagainya, tapi sejauh manakah mereka mahu memainkan peranan itu secara aktif dalam parti politik mereka? Apakah itu akan menjadi petunjuk bahawa sudah ada perubahan dalam pemikiran generasi muda bahawa mereka itu akan menjadi pemimpin susulan ataupun pelapis kepada negara ini? Mungkin Profesor Ho nak tambah? Cuba pandang pada sebelum UUCA Akta 1975, masa kami yang aktif. Tiap-tiap bulan, mungkin tiap-tiap minggu ada perhimpunan raksasa dan demo. Tiap-tiap minggu ada. Dari UMU ke, UKM ke, USM memang ada. Kalau dibanding sekarang, hancur sekarang tak ada. Tak ada UUCA pun tak ada orang. Kalau banding aktiviti, parameter kira-kira nothing. Today is nothing. Tapi itu mungkin dulu cara berkempen itu berbeza. Macam yang dulu mungkin ada rapat umum dan juga ceramah di pentas terbuka. Sekarang cara kempen mungkin sudah melalui media baru. Mungkin dia punya kesan tu kita tak nampak secara terbuka, Prof. Itu sebabnya. Tapi masanya media baru sekarang dah hancur. Credibility dah hancur. Ada yang palsu, ada yang benar, ada yang campur sekali. Dan rasa saya sekarang katanya kalau dulu tak ada telefon. Ada tu rumah word of mouth campaign. Itu tidak dapat diketepikan. Contohnya masa itu jauh dari Penang, Metatin. Di Melaka orang semua tahu. Sikit-sikit saja semua orang tahu. Lebih tajam. Ini word of mouth campaign lebih tajam dari internet. Internet juga banyak-banyak tapi dah confused sekarang. Tidak ada credibility. Malaysia kini ke, Malaysia sini ke, apa tu? Itu Chronicle semua pun tak confused. Jadi tidak ada credibility, takkan orang berjaya. Jadi yang lebih benar itu dari bacaan traditional media. Jadi Profesor Siva, bagaimana? Bagi saya media sosial baru memainkan peranan yang besar. Ini juga akan menjadi pilihan raya yang boleh diandaikan sebagai pilihan raya internet. Sejauh manakah kita mampu untuk menyampaikan mesej dengan pantas dan cepat? Ya, agree. That one agree. Generasi muda. Generasi muda mahukan maklumat itu sampai kepada mereka. Mereka bukan suka mencari maklumat. Generasi dulu, mereka pergi ceramah, kempen rumah ke rumah menjadi perayu. Generasi muda hari ini mengharapkan informasi itu sampai kepada mereka melalui Facebook, Twitter, blog dan sebagainya. Sebab itu, generasi muda mahukan pemimpin yang sejiwa dengan mereka, menggunakan bahasa yang sempoi, cool sebagainya. Kerana merasakan bahawa barulah kita dapat mengamati aspirasi pemimpin. Pemimpin mahu dilihat sebahagian daripada mereka. Generasi muda sebenarnya mahu diberikan petunjuk adanya idola yang boleh dijadikan sebagai contoh. Di sinilah peranan gurkha-gurkha di peringkat bawahan parti-parti politik harus menyampaikan informasi yang tepat kepada pengundi di peringkat bawah. Kalau informasi itu ada, bermakna banyak dilakukan. Kita tidak boleh katakan negara ini bukan bersifat kebajikan. Kalau tidak, bagaimana ditangani isu kemiskinan? Jadi saya bagi contoh, Bersih 2. Tahun 11, 2011. Anak perempuan saya di Singapura, di luar negeri. Facebook semua
merah itu kuning. Bersih 3-0. Kali ini pilihan raya kawannya seluruh dunia di Australia semua tak ada mau bincang election. Tak ada. Saya tanya, yalah tak apalah. Dia punya kawan dulu semua kuning, bersih 3, bersih 2, bersih 3 tidak. Pilihan raya kurang. Ini bermaksud itu impact social media memang ada hadnya. Satu. Contohnya Arab Spring. Katakan ni Facebook ke Twitter ke yang menguasa ataupun memberi kuasa yang kesat. Tidak. Sebab masa itu masalah dasarnya adalah kelaparan. Harga barang makanan naik melampau tinggi. Keciciran dan tidak ada kerja. Seluruh dari Tunisia sampai Libya, sampai Syria. Itu masalah. The foundation. Bagi political science, politik ada satu teori. J-curve theory. Maksudnya dalam 04, memang rakyat bagi Barisan Nasional sampai 92%. Naik. Jadi harapan dah tinggi. Tapi sampai 08, harga naik, melampau naik. Pemimpin tidur. Jadi hancurlah itu. Itu maksudnya landasannya pilihan atau election behavior. Tapi perkara itu mungkin sudah diatasi selepas pilihan raya 2008. Betul. Jadi secara rumusannya Profesor, bagaimana Profesor Jadi melihat rasa saya pada sekarang, pilihan raya ke-13 kali ini? Najib memang dia menjaga kesejahteraan rakyat seluruhnya, tiap-tiap lapisan. Cukup. Yang lebih dari satu lagi, aspirasi kaum Cina ke India, dia memang pun cuba memenuhi. Jadi dalam 1-2 minit ini secara ringkasan rumusan perbincangan kita, Prof, pendapat Prof tentang perjalanan pilihan raya umum ke-13. Ya, bagi saya pilihan raya kali ini amat menarik kerana ini akan menjadi penentu kepada apakah wujud satu trend pola pengundian dalam kalangan pengundi sebagaimana yang kita lihat dalam tahun 2008. Dilemanya di sini adalah banyak faktor yang akan menjadi penentu kepada pilihan raya kali ini. Dari segi persiapan pilihan raya, kita tidak pernah berhenti politiking sejak 2008 sampai ke hari ini. Kita secara politiking secara berterusan dan saya percaya perubahan-perubahan yang mahu dilihat adalah bukan saja dari segi calon tapi juga jentera parti bagaimana minimalkan sabotaj dalaman parti. Kemudian juga dilihat kewibawaan supaya akan memberikan legitimasi politik. Dalam konteks akhir ini, sepatutnya diberikan mandat yang besar, mandat yang kecil itu akan mewujudkan keadaan yang tidak menentu. Pengundi harus bersifat rasional, praktikal dalam menentukan masa depan supaya pada tahun 2020 kita akan melihat masyarakat kelas 1 di sebuah negara kelas pertama. Baiklah saudara, sekian saja perbincangan kita pada pagi ini dalam topik pilihan raya umum ke-13, ibu segala pilihan raya dan hala tuju masa depan negara. Kita sudah pun mendengar pandangan daripada dua tetamu jemputan kita pada pagi ini. Cuma apa yang kita harapkan, undi anda adalah penentu masa depan negara. Jadi, Suruhanjaya Pilihan Raya pun sudah menetapkan tarikh pengundian pada 5 Mei ini. Jadi, tunaikan tanggungjawab anda. Sekian dulu dari saya dalam Kita Bincang. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Harian Metro di hmetro.com.my. Sampai kita jumpa lagi dalam siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.